Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abdurrahman bin Wa'lah As-Sabai wa huwa min ahli Misr annahu sa'ala Abdullah ibn Abbas amma yu'saru min al-'inab faqala ibn Abbas inna rajulan ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawiyata khamr faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal alimta anna Allah qad harramaha qala la fasarra insanan فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته فقال أمرته ببيعها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abdurrahman bin Wa'lah As-Sabai radhiyallahu anhu. Dia ni bukan orang Mekah, bukan orang Madinah. Dia ni orang Mesir, orang Egypt. Kata dia annahu sa'ala Abdullah ibn Abbas amma yu'saru minal 'inab. Dia pada satu hari dia tanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia tanya tentang hukum minum ataupun beli arak yang diperah daripada anggur. Inab, grapes. Jadi arak ni boleh dibuat daripada macam-macam. Yang paling pure sekali anggur, perahan anggur kemudian diperam. Lagi lama masa peram dia lagi berdengung. Arak juga dibuat daripada kurma. Sama ada kurma itu kurma muda ataupun kurma tamar, kurma masak. Diperah dan air perahan dia itu diperam. Lagi lama peram, lagi memabukkan. Arak juga boleh dibuat daripada perahan gandum. Jadi arak ni boleh buat daripada macam-macam bahan.
Abdul Rahman bin Wa'lah As-Sabai, dia orang Mesir. Dia mai ke Madinah, dia jumpa dengan Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi radhiyallahu anhu. Dia tanya Abdullah bin Abbas ataupun dia tanya Ibni Abbas tentang apa hukum kita minum air hasil daripada perahan anggur. Faqala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas jawab kepada Abdul Rahman ni. Dia kata, inna rajulan ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawiyata khamrin. Ini istimewa yang kata sahabat-sahabat Nabi. Mereka tak jawab ikut otak mereka, mereka tak jawab ikut akal mereka. Tapi jawapan daripada Ibni Abbas, dia kata dulu ada satu orang mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan? Dia jawab kok mana cerita pun dia refer, dia balik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Kalau hal agama kita jawab tidak bersandar kepada Allah ataupun kepada Nabi, mungkin betul, mungkin salah. Tapi kalau jawapan itu bersandar kepada Quran ataupun kepada hadis Nabi, tentu betul. Daripada kita mengambil risiko pergi jawab ikut otak kita, lebih baiklah kita ambil jalan selamat. Kita jawab berdasarkan Quran dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mai orang Mesir ini jumpa Ibni Abbas, dia tanya Ibni Abbas, dia kata apa hukum kalau sekiranya kita minum air yang diperah daripada anggur? Jawab Ibnu Abbas, dia kata dulu ada satu orang mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawiyata khamrin. Dia mai jumpa Nabi, lepas tu dia hadiahkan kepada Nabi satu oncang ataupun satu kantung. Orang Arab dulu bila dia sembelih kambing, kulit kambing tu dia jadikan tempat simpan air. Kalau dalam bahasa lama dia panggil geribah. Geribah, itu mudah kita kata satu kantung. Dia ni mai daripada jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mai bagi dekat Nabi satu kantung air. Yang di dalam kantung itu ada khamar, ada arak. Dia mai bagi hadiah dekat Nabi arak. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ke dia, hal alimta anna Allah qad harramaha? Tuan tengok yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mai bagi hadiah dekat dia arak, satu oncang, satu bungkus, satu kantung arak. Nabi kata balik dekat dia, Nabi kata, hang tahu tak, kata Allah Subhanahu wa taala sudah haramkan arak ni. Nabi tak ada nak naik angin tak pasal-pasal, Nabi tak ada nak jadi histeria. Nabi tak ada ingat kata dia ni apa benda ni, dia main nak main-main kat aku ke, dia ni nak main test aku. Nabi ni hati bersih. Tak mudah marah kat orang, tak mudah nak buruk sangka kat orang. Nabi bukan macam tu. Satu orang main bagi hadiah dekat dia, bagi hadiah arak satu bungkus. Nabi tanya dia elok-elok. Nabi kata, hang tahu tak, kata Allah sudah mengharamkan arak ni? Qal, kata Arab Mesir ini, dia kata la. Dia kata tak tahulah pula. Sebab arak ni tuan-tuan, pengharaman dia mai duk ada 4 peringkat. Mula-mula Allah Subhanahu wa taala bagi tolong Quran, kata arak ni ada baik ada tak baik. Arak ini boleh diambil manfaat dengan dia. Apa manfaat arak? Kalau musim sejuk minum arak boleh panaskan badan. Itu manfaat. Apa manfaat arak? Dia boleh dijadikan satu bisnes yang baik. Ambil anggur, peram, ambil air dia simpan, kemudian bila dia dah sampai memabukkan, jual ke orang, lagi berdengung, lagi mahal. Apa manfaat dia? Manfaat dia bisnes. Apa manfaat arak? Manfaat arak juga bagi orang yang raplah, bagi orang yang serabut kepala otak. Dia kena arak, bila dia kena arak, lega sejam dua. Manfaat.
Dia main kerosot, dia tak tahu nak fikir apa penyelesaian kepada masalah dia. Kerosot tu dia kena sebotol. Kena lupa 2 jam, lega 2 jam. Itu manfaat. Maka Allah Subhanahu wa taala buat turun ayat mula, dia kata arak ni ada manfaat, ada mudarat. Baru turun ayat yang kedua, baru turun ayat yang ketiga, sampailah ayat yang keempat yang kita baca di masjid ni. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Peringkat keempat baru turun ayat Allah kata arak, judi, tenung nasib ni semua benda ni rijsun. Ini benda kotor, benda keji, benda tak elok. Fajtanibuh. Maka hendaklah hangpa menjauhi benda-benda ini. Perintah menjauhi menunjuk kata arak sudah haram. Oleh kerana zaman itu tidak ada satu sistem komunikasi yang boleh cepat sampai berita. Bila turun ayat tu nak boleh sampai kepada orang Mesir, ayat tu nak boleh sampai kepada orang yang duduk di Iraq dan sebagainya, nak kena tunggu orang Mekah, orang Madinah pi baru boleh abang kata turun dah ayat kata haram arak ni. Jadi dia tak tahu. Dia mai jumpa Nabi, dia besar hati. Bukan dia nak buat apa-apa dekat Nabi, bukan dia nak hina Nabi, dia besar hati. Dia mai ziarah Nabi, dia bawa buah tangan untuk Nabi, dia bawa arak untuk Nabi. Pasal apa? Pasal arak ini merupakan minuman kebiasaan orang Arab pada masa tu. So Nabi SAW ambil kira semua kemungkinan ni. Nabi tak marah dia, Nabi tanya dia. Nabi kata, hantau tak kata Allah dah haram dah khamar ini, arak ni? Dia kata la, dia kata saya tak tahulah pula. Fasarra insanan. Lepas dah Nabi kata, dia pun jawab kata dia tak tahu, dia beralih kepada seorang hak duduk sebelah dia, dia cakap bisik dengan kawan tu. Daripada perkataan sir maksudnya rahsia. Sarra maksudnya dia bercakap bisik rahsia. Nabi tak dengar, tapi Nabi tengok dia duduk bisik dengan orang sebelah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima sararta. Dia tengok dia duduk bisik dengan kawan sebelah, Nabi tanya dia. Nabi kata, hang bisik apa ni? Nabi tanya. Faqala, maka kata Syekh Mesir ini, dia kata amartuhu bi bai'iha. Dia kata dah Tuan kata Allah sudah mengharamkan arak, maknanya Tuan tak akan minum arak ni. So saya kata dekat dia ni, saya kata hang ambil arak tu pi jual, duit ambil hang. Dah kata arak dah haram, maknanya dia nak bagi hadiah pasal dia besar hati. Dia nak bagi hadiah dekat Nabi. Tiba-tiba Nabi kata itu minuman yang sudah diharamkan oleh Allah. Tak apa, dia kata oleh kerana Nabi tak minum, kerana benda tu dah diharamkan, dia kata kat kawan ni, hang pun jangan minum, tapi hang ambil pi jual dekat kaki hak duk minum lagi tu. Madinah ada Yahudi duk minum arak lagi, tak ada masalah. Dia kata hang ambil pi jual dekat depa arak ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi kata innal ladzi harrama syarbaha harrama bai'aha. Nabi kata Allah kalau dia mengharamkan minum arak, maknanya Allah juga mengharamkan jual arak. Oleh kerana arak itu sudah jadi minuman yang haram minum, jual pun haram. Kalau jual juga dapat hasil itu haram. Qal, kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ni, dia kata fafatahal mazadah. Dia ni pun bila dengar Nabi SAW kata macam tu, dia buka tu pengikat kantung hak isi arak tu, pengikat uncang arak tu, dia buka hatta zahaba ma fiha, corak buang apa yang ada di dalam dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikian yang kata peribadi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau sekiranya Nabi SAW kata haram, haram. Tidak akan ada dalam hati mereka ni rasa macam mana sayang benda tu. Tak ada. Baru ni saya pergi kuliah di Al-Ustaz. Habis kuliah ada satu orang mai jumpa. Dia kata, Ustaz nak tanya satu soalan. Saya duk buat kantin sekolah. Banyaklah benda saya jual. Di antara yang saya jual ni keropok. Keropok.
makanan ringan budak-budak ni. Saya beli banyak lah, dia kata, pasal nak dapat murah. Tak tahu baru ni dia pergi bagi tahu kata keropok tu ada unsur babi. Saya tengok dekat ingredient dia, dekat bahan-bahan dia ada. Memang ingredient tu dia stand for babi. Saya dah beli banyak, dia kata. Saya dah beli banyak lah. Saya pergi tanya lah tempat saya beli tu, nak tolak balik, dia kata tak boleh, dah beli tak boleh bagi balik lah. Nak tanya ustaz satu lah, dia kata. Saya jual kat anak-anak Cina tak apa. Betul lah, realistik lah soalan dia. Pasal dia dah keluar duit, dia dah pergi beli barang tu. Masa dia beli, dia tak tahu benda tu haram. Lepas tu baru tahu. Dah lepas tahu, bila tengok-tengok betul dia punya ingredient, dia ada benda tu. Dia kata boleh tak? Boleh saya jual, tapi saya tak jual kat budak Islam, saya jual dekat budak yang non-Muslim ni, yang makan benda ni. Boleh tak? Boleh. Kata. Saya kata tak boleh lah. Kalau confirm dalam makanan tu ada babi, babi ni haram. Kalau jual, hasil dia pun haram. Saya cerita kat dia benda ni. Dia kata kat saya beli, tapi banyak Ustaz. Nampak? Tapi banyak, dia kata. Saya kata ada, itulah beza kita dengan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bila kata tu, dia kata tak apa, dia pun pergi gitu. Nampak tuan? Hadis ni kalau kita baca dia secara berasingan, kita tak nampak relevan dia dengan hari ini. Hari ini pun jadi benda ni. Tapi tidak dalam form arak. Tapi dia main dalam form lain, dalam bentuk lain. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk bahan makanan yang ada unsur haram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata kuntu saqil qaum yawma hurrimat al-khamr fi baiti Abi Talha wa ma sharabuhum illa al-fadih al-busru wat-tamru fa idza munadin yunadi faqala ukhruj fanzur fa kharajtu fa idza munadin yunadi ala innal khamra qad hurrimat qala fajarat fi sakakil madinah faqala li Abu Talha ukhruj fahriqha faharaqtuha فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان وهي في بطونهم قال فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر آية atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari saya ditugaskan oleh pak tiri saya, Anas, tentu ingat ya? Anas bin Malik, mak dia nama Ummu Sulaim. Bapa betul dia Malik ni mati kafir. Mak dia kemudiannya menikah dengan satu orang yang bernama Abu Talha. Abu Talha ni tak Islam. Masa dia jatuh hati nak menikah dengan Ummu Sulaim, dia tak Islam. Pitanya Nabi SAW. Nabi jadi middleman, jadi orang tengah. Nak pegur bagi Ummu Sulaim kahwin dengan Abu Talha. Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik ni, dia kata saya tak mau minta banyak. Saya minta hafaz surah tertentu. Kalau boleh hafal surah tu, saya kahwin. Akhirnya kahwin Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Maka Anas bin Malik jadi anak tiri kepada Abu Talha. Satu hari dia kata dia duduk di rumah, Abu Talha pak tiri dia jemput beberapa orang mai di rumah jamu arak. Masa tu arak belum diharamkan lagi.
Sahabat-sahabat Nabi kebanyakan masa tu minum arak. Dalam hadis lain cerita yang ada dalam majlis minum arak di rumah Abu Talhah itu ialah selain daripada Abu Talhah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, salah seorang daripada jamin syurga. Tak salah, depa sat lagi ayat nak kita nak baca tafsir lagi cerita benda ni. Cerita orang ni masa dia sebelum Islam ataupun dia dah Islam tapi ayat haram arak tak turun lagi. Dia minum arak, apa hukum dia? Sat lagi. So di rumah Abu Talhah pada hari itu selain daripada Abu Talhah, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Selain daripada tu Abu Hajanah. Ni duk minum sekali ni. Selain daripada tu Muaz bin Jabal. Selain daripada tu Suhail bin Bayda. Pakai duk ramai-ramai, pakai duk kena arak di rumah Abu Talhah. Ayat haram arak belum turun. Wa ma syarabuhum illa al-fadhih. Anas bin Malik kata pada masa tu arak yang mereka minum ini ialah arak al-fadhih. Al-fadhih ini adalah arak yang dibuat daripada perahan kurma muda dan juga perahan tamar, kurma kering, kurma tua. Bukan minum arak daripada perahan anggur, tapi arak daripada perahan kurma. Yang tu yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab, bahkan sahabat-sahabat Nabi sebelum turun ayat haram arak, mereka minum al-fadhih. Tengah daripada minum di rumah Abu Talhah ni, fa idza munadin yunadi, tiba-tiba dengar ada orang duk kriau, duk berseru di luar rumah. Bunyi ada satu orang duk kriau abang. Faqala, maka kata Abu Talhah ni kepada anak tiri dia, kepada Anas bin Malik, dia kata ukhruj fanzur. Dia kata Anas, pi keluar sat tengok siapa duk kriau apa, siapa duk menjerit apa di luar tu, pi sat tengok. Fa kharajtu, Anas kata dia pun keluar pi tengok. Fa idza munadin yunadi, Anas kata bila keluar tengok ada satu orang duk kriau, duk bercakap suara kuat macam nak buat satu pengumuman kepada orang. Ala innal khamra qad hurrimat, dia duk kriau macam tu. Dia kata ala innal khamra qad hurrimat, ala innal khamra qad hurrimat. Dua abang macam tu, daripada satu lorong ke satu lorong, daripada satu kawasan rumah ke satu kawasan rumah, dia dua abang ala, ketahuilah semua, innal khamra, sesungguhnya arak yang kita duk minum hari-hari itu, qad hurrimat, sesungguhnya telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Anas bin Malik, fajarat fi sikakil Madinah, maka cerita tentang arak diharamkan pi ke seluruh pelosok Madinah. Dia ni macam satu postman, pi habaq di satu kawasan, pi dua habaq kata pasal apa? Pasal pada masa tu arak ni menjadi minuman kebiasaan. Macam mana kita pagi-pagi duk kena kopi macam tu depa tiap-tiap pagi apa-apa pun jalan arak dulu. Nanti saat tuan-tuan, satu hadis lagi tuan-tuan dengar, lagi takut. Maka apabila turun ayat yang mengatakan arak sudah diharamkan, benda ni kena habaq cepat-cepat kepada seberapa ramai orang yang boleh. Pasal apa? Pasal mereka kena full stop, kena stop on the spot. Arak tidak boleh minum lagi. Faqala li Abu Talhah, Abu Talhah ni yang kata pak tiri kepada Anas bin Malik ni, yang jadi host duk jamu arak orang main minum di rumah dia ni. Bila dah Anas keluar-keluar, tengok ada orang duk habaq kata arak sudah diharamkan. Dia masuk habaq dekat pak dia, dekat pak tiri dia. Dia kata, "Bapa, ada orang main habaq kata arak sudah diharamkan." Abu Talhah ni bila dengar-dengar, dia kata ukhruj fahriqha. Dia kata Anas, pi keluarlah ni juga, semua tempayan yang duk isi arak yang duk ada di luar tu tumpahkan, cekrok bagi habis. Tak mau simpan dah. Dahsyat tuan-tuan yang kata peribadi para sahabat Nabi ni. Habang kata haram, banyak mana ada tak sayang dah. Pasal apa? Pasal haram.